والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق الله العظيم. Sesungguhnya saat as-sa'ah, hari kiamat itu akan datang, kusembunyikan dia untuk dibalaskan setiap jiwa itu dengan apa yang telah mereka usahakan, dengan apa yang mereka usahakan. Sadaqallahul azim. Berbahagia tuan imam, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi. Mudah-mudahan tidak berulang kembali sehingga kita tak boleh main masjid dengan COVID-19 ni. Kedah juara nombor 1 di Malaysia setakat ini. Potong Sabah tak? Hari ni tak tahu, saya tak tahu apa. Kemarin lah. Saya tak tengok, tak tengok pun tadi. Tapi hebat juga kita pasal dapat memenjarakan virus COVID-19. Jadi duduk belaga dalam penjara ya. Keluar tak? Dia dalam penjara. Mungkin dalam penjara. Kemanapun kita doakanlah juga depa kan. Apa nama, duduk penjara tu senanglah kita nak kontrol. Bukan alhamdulillah tu bagus depa kena kan. Tak, bukanlah kita doa kita syok kata depa kena dah. Cuma kita kata taklah nak tersebar jauh tu, kuranglah. Jadi kalau duduk dalam tu saja, jadi dia tak pergi ke mana. Pergi ke mana pun kita nak kena berjaga-jaga juga. Sebab banyak negeri dah ada kes balik. Jangan kita pandang remeh dengan benda yang COVID-19 ni. Walaupun dia bahaya tu pasal kita tak nampak. Jadi kita sebagai manusia dituntut untuk kita berusaha, khuzu khizrakum disebut. Ambil langkah berjaga-jaga. Itu juga antara apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Bukan kita nak serah diri, kita tawakal ila Allah. Tak apa, pegang orang ada virus tu pun tak apa. Pasal ada bagi sakit kan, nak bagi tak sakit, Allah Ta'ala kata-kata. Itu pun tak betul juga kalau macam tu. Allah Ta'ala suruh kita usaha, kita menjauhi badai daripada malapetaka. Dah kena, cara kena lah ya. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada wabak, bala disebut dalam ni, disebabkan mungkin dosa di antara kita ataupun mungkin dosa kita jugalah. Itu di antara cara untuk kita merawat ialah dengan cara kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampunkan dosa, dibersihkan segala dosa-dosa kita insya-Allah. Amin. Baik, kita masuk terus kepada 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis yang ke 3. Terima kasih. Hadis yang ketiga, 40 hadis peristiwa akhir zaman, iaitu tanda-tanda kiamat kecil.
tanda-tanda kiamat kecil telah berlaku banyak. Oh, sebelum tu pasal buku tu saya buat main, saya bagi tahun tadi ni 15. Sikit je lagi. Sikit lagi kata tak ada. 3 pergi ambil kat sini, pergi dia orang ambil 15 buah lah. Tu ada lagi tu. Tak tahu ambil berapa. Kadang telefon untuk imam, tak payah ambil terus lah. Tu pun saya pun bukan bayar apa lagi. Ambil dulu. Tak lagi ikut baru nak transfer tengok. Dia pun tak habaq lagi, dia pun duk kalut-kalut Ustaz Ali. Jadi saya pun ambil dululah. Jadi tuan-tuan pun nak bagi buah tentulah. Jadi macam saya ni tolong beli je lah. Tolong beli. Macam tu lah. Bukan kata nak menega apa dah. Lagipun kita dalam masjid ni tak berapa nak elok lah kalau kita nak menega ni. Walaupun kita kata kitab, kita nak jauhi ataupun ambil ikhtiyat, ataupun kita nak keluar daripada khilaf ataupun makruh berjual beli dalam masjid dengan cara tuan kira tolong beli je lah. Baik, kita ke hadis yang ketiga. Dan sebenarnya tadi ni saya ada ambil 3 lagi, 2 kitab lagi. Cuma kot ada yang berkenan nak ambil pun boleh. Satu bekal akhirat. Bekal akhirat ni dia ada himpunan surah-surah pilihan, zikir, hizib, salawat, doa, qasidah dan wirid. Ini pun bagus juga untuk kita buat. Kita bekal akhirat ni maknanya sebagai bekalan lah, amalan lah ni. Cuma ada tuan guru kita, kalau tuan-tuan boleh cek, boleh tengok dalam YouTube pun ada. Tuan guru kita Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia ada menghuraikan bekal akhirat ni. Jadi bolehlah kalau kita nak tengok di YouTube tu. Jadi tak ada masalah lah. Takat mana dan kita pun boleh ambil. Pasal kalau surah-surah pilihan dia ada sekali dengan doa surah. Maknanya macam kita baca surah Yasin. Surah Yasin dia ada doa surah Yasin. Kita surah Yasin tu biasalah kita duk baca kan dalam surah Yasin kita tu. Cuma surah Yasin ni dia special sikit sebab dia gabungan daripada 5 doa Yasin. Doa Yasin dia special sikit. Dia punya doa dia tu. Kalau beberapa tempat yang saya baca dia pun suruh baca Yasin, maksudnya saya baca doa ni, orang tanya, "Ambil mana doa tu? Mai ikut mana?" Dia bertanya. Kemudian surah Waqiah dia ada doa selepas dia, surah Al-Mulk dia ada doa selepas dia. Yang elok untuk kita baca, cuma kita tak dan lah nak baca satu-satu, nak cerita pula apa benda makna-makna dia tu. Jadi tuan-tuan bolehlah pergi ke untuk YouTube lah kalau kata kalau kita nak faham apa maksud dia, kena ni selawat ni untuk apa, ni untuk apa, ni apa benda, ni amalan tu, penerangan boleh di sana. Tapi kalau untuk dia ada ijazah sekali, tapi nak ijazah kena pergi dekat pengarang lah, dekat penyusun. Cuma beliau tak ada ni duduk di Indonesia. Tapi kalau membuat sementara waktu, ialah apa-apa pun amalan, sebaiknya kita ada ijazah lah untuk kita mengamalkan. Lebih-lebih lagi ada amalan-amalan khusus macam ini yang Al-Quran tak ada masalah, kita boleh amal, ataupun daripada hadis kita boleh amal. Tapi cantik lebih elok lagi ada orang panggil apa, ijazah lebih baiklah. Macam ni bolehlah kalau kata saya nak bagi untuk ijazahkan dulu. Tapi besok ni kalau tuan-tuan ada peluang jumpa dengan penyusun dia terus. Yang ni lah, tapi yang ni saya tak masuk, saya duduk dalam kereta ada dalam 10 lebih kurang. Kalau nak lah. Kemudian yang ketiga adalah Bustanul Arifin. Ini pun sangat bagus. Ini terjemahan daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Elok kita baca supaya kita rasa kita duduk, kita berada di taman-taman orang yang arifin. Arifin ni maksudnya orang yang kenal Allah Ta'ala. Kita ni tak kenal kita ni nak kata kenal Allah Ta'ala pun jauh lagi kot kan. Paling kurang ada kitab Bustanul Arifin, ataupun kita duduk taman-taman depa pun kita tahu cerita pasal taman depa pun jadilah, ataupun kita kenal orang yang arif billah, orang yang kenal Allah Ta'ala. Paling kurang kita macam itulah. Ada dan beberapa nasihat, tak beberapa lah, banyaklah nasihat kalau kita boleh
kita baca ini pun bagus juga. Ada tempat-tempat, contohnya di Indonesia saya tengok beramai banyak pesantren ataupun pondok-pondok yang baca kitab ni. Bustanul Arifin sangat baik untuk kita miliki dan kita baca. Dan boleh juga kalau kata saya tengok di YouTube tu ada di pesantren tu, pesantren apa tak tahu, tapi ada kitab ni diajar kepada murid-murid di pesantren tu, dan ada rakaman pula. Jadi senang, mudah. Mudah mau mengaji ke tak mengaji je, dan dia bukanlah ilmu yang susah ataupun payah untuk kita baca kan. Sebab ada pula kata, macam mana ustaz baca kitab ni bila tak ada baca kitab? Tak empat ada guru, syaitan dia ada punya guru dia. Dia ada keadaan tu macam yang ni kalau benda-benda ataupun bahan bacaan yang ringan tu tak ada masalah untuk kita baca. Jangan kita jadi alasan pula, kecuali lah kalau ilmu-ilmu yang berat untuk kita fahami, yang tu itu perlu pada guru. Dan lagi pun kadang-kadang kita dengar daripada kata dalil ni, kadang dalil tu tak sahih pun kadang-kadang kan selalu tak tahulah kan. Contohnya siapa yang tidak ada syekhnya ataupun gurunya, maka fasyaitanu syaikhuhu, maka setan jadi syekhnya. Tu tidak boleh dijadikan dalil kan, dan dia bukan sahih. Macam itulah cerita kalau kata kita nak cerita. Jadi banyak perkara yang kadang-kadang sebenarnya kita silap istimbat hukum daripada kadang-kadang kata-kata hadis-hadis yang ialah hadis-hadis, hanya hadis yang sahih saja yang kita boleh jadikan ia sebagai hujah ataupun dalil setiap hukum tersebut. Jadi ceritanya tak payah panjang banyak, kita nak cerita itu ceritanya panjanglah kan. Maknanya kalau kita nak berhujah, ni dalil dia hadis Nabi sebut macam ni, tapi memang tengok tu betul-betul lah dhaif jiddan pula, tak boleh kan. Ataupun kalau orang yang nak berpoligami, dia bagi tahu kat bini dia payung mah, padahal payung mah tu dia katakan hadis yang tak sahih, bukan takat hadis sahih, kalau lemah sungguh ataupun sampai ke taraf ulama sebut maudhu'. Payung mah tu, pihak tu yang kita duk bawa kata jajah kata tu. Jadi perkara yang begitu pun sangat penting untuk kita dalami dan untuk kita ketahui. Baik, wallahu alam. Itu lebih kurang sikitlah. Kalau nak huraian panjanglah benda-benda yang itu. Jadi kita nak terus kepada hadis yang ketiga, sikit ialah penerangan tentang kitab Bustanul Arifin dan juga kitab Bekal Akhirat. Dia bagi diterjemahkan tu supaya kita memudahkan kita untuk baca dan kita faham sebagai kita orang Melayu ni. Baik. Wallahu alam. Hadis yang ketiga, kita terus kita pergi ke hadis yang ketiga. Seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Sauban radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثيرون. Kathir kan, kasirun macam kita sebut waw dengan nun pula, tak apa, kathir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن
qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud. Baik, artinya daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan mengerumuni, mengeroyok kamu bagaikan orang-orang yang makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maknanya orang Islam akan jadi sasaran musuh-musuh Islam. Mai kumun kat kita. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Jadi hak kumun ni biasanya benda sikit lah. Kalau benda banyak, heran apa? Kan? Heran banyak lagi. Duk tani lu. Tapi kalau benda sikit, pulun pasal apa? Sikit. Lagi takut tak dapat. Jadi sahabat tanya, kami sikit ke hari itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Rupanya banyak. Tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Buih di waktu banjir. Dan Allah akan mencabut rasa buat buih di waktu banjir ni. Kita tengok apa? Buih nampak macam sayau. Tapi bila sagi kita pergi sentuh, hilang. Buih kita pergi sentuh, hilang. Nampak macam banyak, pergi sentuh, hilang, tak ada apa pun. Pi makan pi minum roti dah, pi minum roti, minum teh tarik panjang. Lepas tu hak syok pada tengok dia punya buih. Hak ni pegang buih tu, sentuh buih tu, kena mulut kita, biar kita tu pun hilang habis. Lah, teh sikit yang banyak, susu yang banyak kan. Mana tak kena keciman ni. Ataupun naik keciman ni. Dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Lagi apa cerita dah? Kita banyak tapi macam buih. Kemudian disebut Allah Ta'ala cabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Zaman awal Islam, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, orang dulu tu tengok orang Islam dia gentar, dia gerun. Tak berani macam dululah kita kata. Tok-tok guru di pondok-pondok tengok sayau, gerun. Lah ni kadang-kadang tok guru orang maki hamun beda. Ramai berani. Berani. Kadang-kadang tu pasal apa tu? Dia macam-macam, ada beberapa sebab tapi yang disebut di sini Allah Ta'ala cabut rasa gerun dari hati musuh-musuh Islam kepada orang Islam sendiri. Dia tak heran ke orang Islam. Dan ada beberapa kes di Malaysia kita sendiri pun kan, dia tak heran, dia pukul orang Melayu. Ada kes tu ni, kes apa itu ni? Kes apa, jalan raya di highway ke mana-mana tak tahu. Dia pukul kita. Mati je kawan tu. Tak tahu jadi apa kes. Dia tak heran. Dia boleh marah hari tu ya. Orang Islam dia boleh kata macam tu. Dia tak rasa apa. Tengok pula sebahagian orang Islam pun sendiri duk kata dekat agama dia sendiri pula. Lagilah dia pakai berani. Kita dulu tak berani. Hormat betul, gerun kepada orang Islam. Pasal apa yang jadi macam tu? Allah Ta'ala dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Pasal kita lemah. Yang lemah tu bukan jasad kita, iman kita, rohani kita lemah. Wahan, ada penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah penyakit wahan? Wahan itu ya Rasulullah. COVID-19 asal dia daripada Wuhan. Betul? Dekat-dekat tu. Wuhan kan? Wuhan kan? Wuhan dekat-dekat tu.
Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Punca dia pasal kita ni banyak sangat cinta dunia, banyak sangat takut kepada akan kematian. Keterangan. Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Keadaan umat Islam pada hari ini benar-benar menggambarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Banyaklah kes kalau kita nak cek balik, nak tengok balik. Apa dia di Australia kata. Yang tembak dalam masjid tu di mana? Apa dia? New Zealand. Dia boleh buat macam tu kan orang Islam. Di Patani ya, negara jiran kita sendiri pun berlaku di Myanmar, di banyak rata-rata serata dunia. Di Iraq, siapa yang jaga keselamatan? US Army, tulis kat sini kan. Lah ni saya tak tahu ni. Beberapa tahun dululah, lah ni tak tahulah macam mana di Iraq dan sebagainya lah. Kita boleh tengok keadaan umat Islam hari ini bertelagah sesama sendiri. Tak kira lah, dalam negara kita, luar negara kita pun lebih kurang sama ya. Di mana mereka mempunyai jumlah penganut yang banyak. Orang Islam paling ramai penganut agama Islam paling ramai, iaitu lebih daripada 1,000 juta jiwa, iaitu lebih kurang 1/5 penduduk dunia. Yang lain tu Buddha, Hindu, etis termasuklah hak tak ada agama dan sebagainya. Tetapi tu tak kira hak yang sesat lagi macam-macam. Hak sesat berlambak daripada agama Islam sendiri berapa keluar ajaran sesat, termasuk macam-macam tu. Jadi Qadiani, nama hari tu dia ada geng Qadiani menang, tapi bukan agama Islam. Keluar pakai piaga, pakai Melayu, pakai baju Melayu pun semua, tapi tak mengaku Islam. Qadiani baru ni berapa geng, berapa ramai. Tetapi mereka sering menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Jadi permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas dan diinjak-injak. Mereka dibantai dan dibunuh dengan cara yang sangat hina. Tak ada siapa pun nak boleh buat apa. Di Palestin, di Myanmar, pembunuhan secara beramai-ramai. Kita tak boleh nak buat apa sangat pun umat Islam. Dan bermacam-macam lagi jenis penindasan yang ditimpakan ke atas mereka. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia, walaupun berbeza agama, namun mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan umat Islam. Mereka sama-sama mereka pun sebenarnya mereka berkelahi, mereka berperang, mereka bergaduh. Tapi kalau nak lawan orang Islam, mereka boleh bersatu. Sebenarnya sebab kekalahan kaum muslimin, ni dia sebut, dibongkarkan. Rasulullah bongkar awal lagi. Sebab kekalahan kaum muslimin adalah dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri, iaitu adanya penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang sering didapati dalam bentuk berkembar dua, iaitu cinta dunia dan takut mati. Dia ada kaitan yang rapat lah. Bila dia cinta dunia, automatik dia takut nak mati. Tapi bila dia kecewa dengan dunia, dia sanggup bunuh diri. Baru ni ada artis seorang pula yang saya terbaca lah. Kita tahu lah di pelakon di Jepun. Di Jepun. Yang jadi tu bukan siapa. Kadang-kadang kita tak puan heran. Tapi bila tengok kau ni macam biasa tengok dia berlakon dalam satu filem, dalam satu drama Pride. Dia punya cerita Jepun, tapi dia punya tajuk tu tajuk orang putih. Pride ni orang panggil apa? Rasa megah, rasa proud ni, bangga tu. Macam itulah kadang-kadang. Cerita pasal permainan hoki ais yang saya suka tengok tu, bukan apa, semangat dia.
Semangat dia tak mudah rasa putus asa dan kalah. Tapi hakikatnya yang tu tengok heroi dia ditemui oleh ahli keluarga tergantung tanpa ada apa-apa nota. Kalau hak berlaku di Korea tu, sebelum ditemui mati dia dah tinggal nota kadang-kadang tu. Habaq lagu tu lagu ni kan. Kita pun tak tahu sebab apa. Adalah ke sebab sampai macam tu ada. Itu orang yang tidak ada akidah. Yang tak percaya kepada takdir, yang tidak tahu tentang redha, tawakal, syukur dan sebagainya. Jadi kita orang Islam tak ada lah macam tu. Pasal apa? Pasal kita tahu kita ada akidah kan, semua itu datang daripada Allah Taala. Kita faham apa yang berlaku adalah ujian. Kalau yang tak suka ujian pada Allah Taala, bila ujian ada sebalik hikmahnya dan sebagainya kan. Tapi itu cerita dunia hari ini. Bila cinta dunia, takut yang meninggal, yang mati tu bukan orang, bukan tua lagi, kadang 40 sampai lagi, kadang-kadang tu muda lagi. Ini bermakna bahawa mereka terlalu banyak memikirkan kehidupan dunia. Jadi kita banyak dunia, bangun-bangun tidur tu kira dengan dunia lah. Dan tidak membuat persediaan untuk menghadapi akhirat. Orang dulu lain, orang dulu akhirat. Sampai kadang-kadang tu dunia pun tak ambil tahu. Itu yang ditegur oleh Rasulullah, sahabat Rasulullah kadang-kadang. Nak puasa saja, nak bangun malam saja, bangun malam sepanjang malam. Aku tak mau kahwin, sampai macam tu. Tapi Rasulullah tegur, bukan cara dia macam tu. Kalaupun kita nak akhirat, jangan sampai kita tinggalkan dunia. Dunia itu adalah jambatan ke akhirat. Kan apa nama tu turun apa nama ayat dalam surah apa? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah apa-apa yang Allah Taala nak kurniakan daripada negeri akhirat ni, macam-macam nikmat yang berbagai-bagai di syurga. Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang kita mau dalam syurga ada. Tapi bagaimanapun tak boleh kita nak tinggalkan ataupun kita nak biarkan ataupun tak mau nak bertanggungjawab dengan dunia ini yang dijadikan untuk kita mewarisi dunia ini, dan kita ada tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Tak bolehlah kita lari. Kita ada tanggungjawab. Jadi itu yang dulu cerita dulu macam tu. Bila dia dengar Rasulullah pun cerita tentang syurga, akhirat, semua nak ke akhirat. Semua fikir akhirat ya. Sampai kadang-kadang tu depa salah faham, sahabat-sahabat sendiri pun pada awalnya bukan macam tu. Dunia pun kita nak kena imarahkan. Dunia pun kita kena jaga khalifah. Lebih-lebih lagi kita nak jaga, kita nak kontrol dunia daripada puak-puak ataupun musuh-musuh ataupun orang-orang yang bertuhankan hawa nafsu. Orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Bila orang Islam biak, jadi dunia dikuasai oleh orang yang membuat kebatilan, membuat kerosakan di dunia. Macam yang kita nampak pada hari ini. Siapa yang menguasai dunia? Baik. Itu kita boleh tengok kan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa hidup kamu di dunia ini. Itu dia sebut kan. Baik, kemudian dan tipisnya kesadaran mereka untuk berkorban dengan diri dan harta dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat untuk kita korbankan harta kita, mengorbankan sekalipun nyawa kita jika perlu dikorbankan kan. Nyawa kita, tenaga kita, masa kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bukannya untuk kepentingan peribadi kita, bukan untuk kepentingan dunia kita. Yang ni nak kena peringat diri kita, nak kena peringat anak-anak kita, kerana dunia menuju ke situ. Semua ke situ. Semua kepada dunia, sehingga kita lupa bahawa kita akan mati dan kita akan dihidupkan semula, berada di alam akhirat, dan di sanalah kekal hidup kita selama-lamanya.
Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memberikan kepada mereka kebenangan di dunia dan akhirat. Jadi ceritanya kita doa mudah-mudahan Allah Taala menurunkan pertolongan kepada kita. Allah Taala nak tolong ni ada syarat-syaratnya. Kan? Dalam surah Muhammad, in tansurullah yansurkum. Kalau sekiranya kita menolong agama Allah Taala, mengembangkannya, mempertahankannya, Allah Taala akan tolong kita. Yang in tansurullah yansurkum. Ayat lain sebut fala ghaliba lakum, kamu tak akan dikalahkan. Kamu tak akan dikalahkan jika benar-benar kita memegang dengan kuat apa yang ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus ke hadis yang keempat. Kita baca terus hadis yang keempat. Sudah ada masa lagi. Hadis yang keempat, kita boleh faham dan kita baca sebut sikit-sikit ni, tuan-tuan pun boleh nampak keadaan yang berlaku pada hari ini. Kemudian kita reflect balik ke dalam diri kita, kita tengok dalam diri apa benda yang boleh kita lakukan untuk kita ni menjadi orang yang bermanfaat untuk agama kita. Baik, hadis yang keempat, ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Kita baca. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nas ru'usa juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bila tengok Imam Muslim, maksudnya tidak ada kita kata diragukan lagi kesahihan hadis ini. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Taala tidak akan mencabut atau menghilangkan ilmu dengan sekaligus dari dada manusia. Jadi daripada dada para ulama lah, orang yang ada ilmu. Para ulama Allah Taala tak cabut terus. Tetapi tiba-tiba ya hari ini alim, tiba-tiba esok-esok bangun tengok tak ada, rasa macam tak ada ilmu kan. Faham tak dia tak macam tu. Tetapi Allah Taala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, lalu mereka sesat dan menyesatkan orang. Mana di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah ilmu agama beransur-ansur hilang. Kalau kita tengok di situ dengan cara mati ulama. Kalau nak tengok lagi banyak. Yang kedua pada pasal kita banyak hari ini mengagungkan ilmu-ilmu yang lebih berbentuk keduniaan, yang sampai kadang-kadang tak terkait, tak berkait langsung dengan agama. Mengaji ilmu matematik tak ada kaitan, tak kait dengan agama. Mengaji ilmu sains tak kait dengan agama. Padahal semua ada kaitan dengan agama, dan tokoh-tokoh dalam bidang tu pun
Antara yang hebat dulu ni adalah umat Islam, Al-Khawarizmi, Ibn Sina dan sebagainya. Sebab kita mengagung-agungkan ilmu yang berbentuk keduniaan, semata-mata keduniaan kadang-kadang. Yang ketiga, macam-macam lah. Kalau kita nak satu yang menyebabkan ilmu agama semakin terhakis, semakin hilang. Kita tengok di sekolah pun sudah lah. Berapa banyak subjek agama dengan subjek yang lebih berbentuk keduniaan. Oh, banyak. Kalau banyak pun, apa yang lebih dipentingkan dalam ilmu-ilmu tersebut? Baik, keterangan. Sekarang ini alim ulama sudah berkurangan. Lah ni pun dah kurang banyak dah. Tuan guru, berapa banyak kita tengok pondok-pondok yang dah mati dah, disebabkan mati tuan guru tersebut. Kadang-kadang anak-anak tak waris, tak, yang ada mewaris tapi tak banyak, tapi ada. Tapi alhamdulillah lagi pun kalau kita di Kedah ni masih ada pondok-pondok yang yang berdiri, yang bangkit, yang ada, yang orang muda, guru-guru muda pun ada yang buat yang terbaru di Pedu. Tapi lagi bentuk pondok moden lah kan, tak macam dulu lah kan, dengan bangunan habis berjuta-juta. Kadang tu elok lah, tak apa lah, tak ada masalah yang tu kan. Di Pedu pada Ustaz Nazrul Nasir balik pada Mesir, buat dia punya Zawiyah Nasiriyah. Tu antara ulama muda kita balik duduk Kedah kan. Dia di Mesir tu dibenarkan untuk mengajak di Masjid Al-Azhar, di Jami' Al-Azhar. Berapa orang yang orang yang bukan Arab, yang orang Melayu ni, berapa orang yang dibenarkan oleh ulama Azhar ataupun oleh universiti oleh Al-Azhar sendiri ataupun ulama Azhar untuk mengajak di masjid. Di antaranya ialah Ustaz Nazrul Nasir. Ia buka Pedu dengan duk nak membangun. Orang muda daripada saya. Inilah mudah-mudahan. Jadi cuma mana pun kita tak boleh nak terus sampai yang hebat-hebat macam kita sebut tadi ni. Imam Nawawi rahimahullahu taala, umur muda 40, meninggal tak sampai umur 50 lagi, tapi masya-Allah karangan dia terlalu banyak. Macam-macam hidup dia dengan ilmu. Tidur pun kurang, katanya kan tidur pun. Tak tidur pun, dia setakat kalau nak tidur tu dekat sandar sikit, tutup mata apa sikit, duduk sat lagi bangkit pula. Terus dengan aktiviti ilmu, mengajak, menulis dan sebagainya. Payah kita nak jumpa macam tu. Tak yang patah tumbuh berganti, tapi yang hak ganti tu tak seperti yang pergi. Sekarang satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa ada menyatakan, disebut dia patah tumbuh hilang berganti, maka peribahasa ini tidak berlaku pada alim ulama. Jika berlaku macam kita kata, yang tumbuh itu, yang tumbuh berganti itu tidak seperti yang pergi. Dulu ni para ulama ni bukan depa setakat hafal Quran, hadis, sampai digelar Al-Hafiz, Amirul Mukminin dan sebagainya lah, gelar-gelaran gelar-gelaran bagi mereka yang membidangi bidang hadis dulu. Lah ni kita cari Al-Hafiz. Kalau kita kata nak cari perasan 100,000 hadis hafal pun payah lah. Payah jumpa. Ulama lah ni kita nak cari kadang-kadang tu, kalau Malaysia kita lah nak hafal, nak cari 30 juzuk hafal pun bukan ramai orang. Nak hafal hadis berapa orang ramai. Tak payah kita ambil hak ratus-ratus ribu tu. Ambil kalau kita hak menghafal Bukhari, Muslim pun tak ada dah apa kan. Siapa dia? Kan? Kalau hak Melayu ni lah. Walaupun dia PhD hadis, tak tentu. Tak tentu. Bukan ialah kita kata tak seperti hak yang dulu lah kita katakan. Nak tengok, masya-Allah, hebat, tabarakallah. Kalau Imam Nawawi sebut dalam Majmu' awal di muqaddimah, kana salaf, dia sebut adalah orang yang terdahulu
mereka tidak akan mengajarkan ilmu fiqh, ilmu hadis, melainkan setelah seseorang itu hafal Quran dulu baru ajar. Sebenarnya kecil-kecil lagi mereka hafal Quran, mula-mula hafal Quran dulu, lepas tu baru fiqh hadis. Kita benda-benda yang itu kadang-kadang kita terlepas pandang, kerana kita banyak kehilangan ulama. Namun sayang seribu sayang, kepergian mereka tidak dapat digantikan oleh orang yang lain. Kalaupun ada penggantinya, maka tidaklah sehebat mereka yang telah pergi. Tak habis kata. Mereka berkatakan hafal Quran ataupun hadis, malahan mereka hafal karangan-karangan ulama yang sebelum mereka. Dahsyat. Dahsyat. Kita tengok, Masya Allah, kita kata macam manalah mereka ni hidup mereka, keberkatan hidup mereka. Ada sebut baru ni kawan sahabat saya sebut di Mesir, dah beberapa tahun yang dulu ada ulama yang dia menghafaz kitab tafsir, ratusan kitab tafsir. Dia ni hak baru pi ya. Tu dia kita satu tafsir pun baca tak habis. Bukan nak apa, baca pun tak habis. Kita katakan tu pun kadang-kadang megah tak kira kan, boleh baca satu surah Baqarah. Baik. Mereka hilang dan sulit berganti, sehingga sampailah nanti suatu saat permukaan bumi ini akan kosong dari ulama. Sampai nanti ini disebut dalam hadis yang lain, tak akan terjadinya kiamat melainkan setelah tak ada dah orang sebut Allah. Sampai macam tu sekali. Maknanya ulama pun dah tak ada. Maka pada waktu itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya para ulama lah yang memberikan makna, yang memaknakan kehidupan kita sehingga hari ini kepada umat Islam khususnya ialah para ulama. Dia adalah pasak, dia adalah tunjang, dia adalah tiang untuk kaum muslimin. Bila para ulama tidak lagi dipedulikan ataupun dikeji pula, dimaki hamu lagi, itu tanda umat telah rosak. Dulu sangat muliakan ulama, melebihi umara, pemimpin. Pemimpin pun terpaksa tunduk, patuh dan hormat pada para ulama. Contoh disebut tadi ni, hari ni Imam Nawawi, kita dah baca saya umum kitab Imam Nawawi. Pemimpin ataupun raja ketika itu tak berani nak buat tak tahu ke dia. Tak berani. Sebenarnya para ulama lah yang memberikan makna dan erti pada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Tanpa ulama, siapalah kita? Tak ada apa-apa artinya kita ni. Apabila mereka telah habis, maka hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Nilaian ulama, nilaian umat Islam adalah pada ulama mereka itu sendiri. Begitu juga umat terdahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Bani Israel, rosaknya mereka adalah kerana rosaknya para ulama. Dan yang sangat menyedihkan kita ialah apabila kegiatan untuk melahirkan ulama ini tidak mendapat perhatian yang sewajarnya dari kalangan masyarakat sekarang ini. Cerita ya kita ni sebenarnya cara hidup kita, sistem pendidikan kita tidak melahirkan ulama yang hebat seperti dulu. Secara sistem dia pun tak betul lah. Macam mana nak lahirkan para ulama yang hebat-hebat seperti dulu? Kok mana pun nak seperti dulu memang tak boleh. Paling kurang kita kata ada tokoh lah, kita kata kan. Ilmu agama tidak banyak dipelajari berbanding dengan ilmu umum. Pondok-pondok dan madrasah kurang mendapat perhatian dari para cendekiawan. Mereka lebih mengutamakan pelajaran di bidang keduniaan yang dapat menjanjikan keuntungan harta benda dunia. Kadang-kadang benda tak payah duk ajak pun, tapi ajak juga di sekolah tu. Ajak. Kadang benda tu main ni, kadang dia belajar sendiri je, tapi nak ajak, bagi ada juga pendidikan. Nak sebut pula sensitif pula kan. Jenis-jenis lagu tu lah, benda tak payah duk ajak pun kadang-kadang tu. Tapi ajak, bagi ada juga kan. Jadi sibuklah dengan benda-benda yang macam tu kita.
Tapi kita tak tahu yang mana yang lebih penting, yang mana yang penting, yang mana kurang penting, yang mana tak penting. Tak terbeza. Oleh kerana itu perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Ini juga satu perkara yang perlu kita fikirkan, kita sedar, kita ambil pengajaran daripada hadis yang Nabi sebutkan beberapa perkara yang bukan untuk kita salah menyalahkan di antara satu sama lain, tetapi kita sama-sama berpadu, bersatu padu, berbincang, bermunaqasyah, memikirkan, merenung, muhasabah diri kita untuk sama-sama kita mengangkat martabat agama kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak mau bagi panjang sangat, tu kira pendek dah tu. Boleh dua hadis, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi